Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam pengajian kitab Hadis 40 yang ditulis oleh Imam Muhyiddin Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qira'atih. Jadi kita masih lagi membincangkan perawi yang ketujuh yang meriwayatkan hadis fadilat menghimpunkan 40 hadis, iaitu Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi hari ini insyaAllah kita sambung beberapa perkara ataupun sudut yang boleh kita pelajari daripada sirah ataupun riwayat hidup Sayyidina Anas. Jadi pertamanya yang kita nak bincangkan pada malam ni ialah tentang solat, ibadat solat yang diamalkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Jadi daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu ahadan aswaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Sulaim Anas ibn Malik. Jadi ini satu pujian daripada Sayyidina Abu Hurairah, mana salah seorang sahabat yang agung juga, yang insyaAllah kita akan bincangkan kemudian. Jadi Sayyidina Abu Hurairah, dia berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang sembahyang ni lebih menyamai dengan sembahyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada Anas bin Malik. Maksudnya kata sekiranya dia melihat solat-solat sahabat yang lain, solat yang paling dekat dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah solat yang dilaksanakan oleh Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi ini satu pujian daripada Sayyidina Abu Hurairah kepada Sayyidina Anas. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu yang dituntut daripada solat ialah khusyuk. Dan sekiranya hati seseorang tadi khusyuk, maka akan terlihat khusyuk tadi pada zahir badannya. Jadi begitulah yang nak dinyatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Maksudnya dia nak beritahu, Sayyidina Anas bin Malik, di samping dia mempelajari zahir pergerakan solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga mewarisi al-khusyuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata solat Sayyidina Anas amat menyerupai solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segi zahir dan batinnya. Maknanya batinnya dipenuhi dengan khusyuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan zahirnya amat sama pergerakan tangan, badan, rukuk, sujud dan seumpamanya. Dan itu ialah arahan daripada Allah. Kan maksudnya Allah Ta'ala berfirman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maknanya sekiranya kamu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, hendaklah kamu mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat mengikut setiap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sebesar-besar perbuatan sehinggalah kepada sehalus-halus perbuatan tersebut. Jadi perbuatan solat Nabi itulah yang ditulis oleh ulama-ulama mazhab radhiyallahu anhum ajma'in dan diajarkan kepada kita sampai hari ini. Jadi apabila kita betul-betul memahami solat yang dikarang, yang disusun, yang dihimpunkan oleh ulama-ulama Syafi'i radhiyallahu anhum ataupun ulama-ulama mazhab yang lain, maka itulah maknanya kita tadi benar-benar mengikut perbuatan zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seterusnya, Sayyidina Anas satu ketika dia tadi bersama-sama dengan anak muridnya, iaitu Thabit al-Bunani. Jadi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata kepada anak muridnya, dipanggil anak muridnya, ya Aba Muhammad, ambillah ilmu daripadaku.
Sesungguhnya aku mengajarkan kepada kamu secara langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil ilmu tersebut secara terus-menerus daripada Allah melalui Jibril. Dari Sayyidina Anas berkata, "Walan ta'khudha an ahadin awthaqa minni." Kamu tidak akan mengambil lagi ilmu daripada seseorang yang lebih dipercayai daripada diriku. Maksudnya Sayyidina Anas berkata, aku ialah sahabat Nabi. Sahabat yang bersama-sama Nabi, memandang kepada Nabi, melihat kepada Nabi semua pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata, selagi aku tengah ada haid, aku tengah ada, kamu ambillah ilmu daripadaku untuk kamu tadi memindahkan ilmu tersebut kepada generasi tabi'in. Jadi setelah Sayyidina Anas berkata demikian, kemudian Sabit berkata, "Thumma shalla biyal isya." Kemudian Sayyidina Anas sembahyang bersama-sama kami solat isya, "Thumma shalla 6 raka'atin." Kemudian Sayyidina Anas sembahyang 6 rakaat. Yusallimu baina raka'ataini, memberi salam 2 rakaat, memberi salam 2 rakaat, memberi salam 2 rakaat, memberi salam. Thumma autara bi thalathin. Kemudian dia sembahyang witir 3 rakaat. Yusallimu fi akhirih, dengan 1 salam di akhirnya. Jadi apakah yang nak diajar sekarang ni oleh Sayyidina Anas kepada muridnya? Maksudnya dia nak bagi tahu. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Man shalla 6 raka'atin." Siapa yang sembahyang 6 rakaat selepas maghrib, sebelum dia tadi berkata-kata, maka akan diampunkan dosanya selama 50 tahun. Dan dalam hadis lain daripada Sayyidina Ammar bin Yasir, dia kata dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'da al-maghribi 6 rakaat. Nabi tadi sembahyang selepas maghrib 6 rakaat. Wa qala, dan berkata, "Man shalla ba'da al-maghribi 6 rakaat." Siapa yang sembahyang selepas maghrib 6 rakaat, ufirat lahu dhunubuhu, akan diampunkan dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih-buih di laut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Dan daripada Sayyidina Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin." Siapa yang sembahyang selepas maghrib 6 rakaat, lam yatakallam fi ma bainahu, yang dia tidak bersembang-sembang antara sembahyang 6 rakaat tadi, bisu'in, dengan perkara-perkara yang tidak baik, maka sembahyang 6 rakaat tadi akan menyamai ibadat sintai asyrata sanatan, menyamai dengan ibadat selama 12 tahun. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi nak diberitahu bahawa ini ialah solat yang diamalkan oleh sahabat radhiyallahu anhum. Maksudnya hadis Nabi memberitahu, hendaklah kamu sembahyang selepas maghrib sebanyak 6 rakaat, dan hari ini diistilahkan sebagai solat al-awwabin. Cuma daripada perbuatan Sayyidina Anas, kita faham bahawa 6 rakaat tadi, sekiranya kita sempat untuk menunaikannya selepas fardu maghrib, maka kita sembahyanglah selepas fardu maghrib. Tetapi sekiranya selepas fardu maghrib tadi kita ada kuliah kan, ataupun kita ada kerja yang tak dapat dielakkan, maka kita boleh amalkan 6 rakaat tadi selepas solat isyak. Itulah yang diamalkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dan selepas dia tadi sembahyang 6 rakaat solat sunat tadi, kemudian dia tadi meneruskannya dengan witir sebanyak 3 rakaat. Jadi itulah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, dan kita kena maklum mereka lah manusia yang paling sempurna mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu lagi perkara yang berkaitan dengan semayang, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Maknanya Sayyidina Anas, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sayyidina Anas dia tadi menceritakan bagaimanakah sembahyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Sayyidina Anas dia mengajar kepada anak-anak muridnya, iaitu tabi'in. Jadi Sayyidina Anas pun sembahyang. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, apabila Sayyidina Anas bangkit daripada rukuk, qama, maka Sayyidina Anas akan berdiri, hatta naqula qad nasiya, sehingga kami kata dia ni tengah terlupa ke dia tengah sembahyang tadi. Maknanya apabila Sayyidina Anas i'tidalnya amat panjang, dan apabila Sayyidina Anas tadi duduk di antara 2 sujud, maka duduk di antara 2 sujudnya pun amat panjang. Jadi Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Majmu', maka pada perbuatan Sayyidina Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, ada kenyataan yang jelas bahawa harus kita memanjangkan i'tidal. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i, setengah pendapat daripada ulama Syafi'i mengatakan jangan memanjangkan i'tidal, boleh membatalkan sembahyang. Jangan memanjangkan duduk di antara 2 sujud, boleh membatalkan sembahyang. Tapi Imam Nawawi berkata
dalam kitab Majmu', perbuatan Sayyidina Anas tadi menunjukkan kepada jawazi italatil i'tidali bizikri. Harus kita memanjangkan i'tidal, berdiri tadi tu, ataupun duduk di antara dusud bizikri, dengan mengingati Allah, dengan zikir mengingati Allah. Dari akhir sekali Imam Nawawi berkata, fal aqwa jawazuha bizikri. Maka pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i sendiri, harus untuk kita berdiri pada i'tidal bizikri, dengan sebab mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbuatan Sayyidina Anas. Sebab tu Sayyidina Anas, apabila dia tengok orang sembahyang, dia kata, kenapa kamu sembahyang tak sama dengan Rasulullah SAW? Kerana orang tadi i'tidalnya pendek, kan, duduk di antara dua sujudnya pendek. Jadi Sayyidina Anas menegur, kerana dia kata perbuatan Nabi semasa sembahyang tidak seperti yang kamu lakukan. Dan seterusnya, antara perkara yang dinyatakan ialah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, apabila dia berdiri sembahyang, maka dia akan berdiri sembahyang dalam satu tempoh masa yang panjang, sehingga kan kakinya akan luka, maksudnya berdarah, disebabkan oleh berdiri yang amat panjang. Dan perkara tersebut juga kita maklum diwarisi daripada Rasulullah SAW. Dan seterusnya, Zuhri berkata, aku masuk ni Zuhri adalah salah seorang daripada murid kepada Sayyidina Anas. Dia kata dia masuk menziarahi gurunya, Sayyidina Anas bin Malik di Damsyik. Pada ketika itu Sayyidina Anas sedang bersendirian. Lalu anak murid dia kata, aku melihat Sayyidina Anas sedang duduk menangis. Maka dia berkata kepada Sayyidina Anas, apakah yang menyebabkan kamu menangis tadi? Maka Sayyidina Anas menjawab, ma a'rifu syai'an mimma adrakna illa hadhihi as-salah wa hadhihi as-salah qad duyi'at. Maksudnya Sayyidina Anas berkata, maksudnya kita maklum Sayyidina Anas ni umurnya panjang, maksudnya dia sempat hidup lama selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi Sayyidina Anas berkata, di akhir-akhir hayatnya dia kata, aku tidak mengetahui sesuatu apa pun daripada perkara-perkara yang pernah kami lihat di zaman Nabi SAW. Maksudnya dia kata akhlak di zaman Nabi sudah pupus, kan, muamalat di zaman Nabi sudah hilang. Maksudnya perjuangan di zaman Nabi sudah tiada lagi. Jadi dia kata yang aku tengok sekarang ni ada seperti yang wujud di zaman Nabi, illa hadhihi solat, melainkan semayang je. Sebagaimana orang di zaman Nabi semayang, kamu pada hari ni pun semayang. Tapi Sayyidina Anas kata apa dia? Wa hadhihi solatu qad duyi'at. Tapi semayang yang kamu buat hari ni pun telah disisirkan. Maknanya semayang kamu ni pun tak sama langsung dah dengan semayang yang diamalkan oleh kami di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ialah kekurangan ataupun kelemahan dalam kita tadi mengamalkan agama sebagaimana yang diamalkan oleh sahabat-sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW. Maksud kita maklum Nabi Muhammad SAW, dia bersama sahabat-sahabatnya menyempurnakan amalan agama tersebut. Jadi apabila Nabi SAW wafat, maka sahabat tadi berpecah, kan, mereka berpecah ke kawasan negara-negara Islam, menyebarkan ataupun menyampaikan ajaran Nabi Muhammad. Jadi apabila mereka menyampaikan ajaran tersebut, maka tidak semua orang boleh mengamalkan seperti mana yang mereka amalkan semasa mereka bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi sebab itu dia kata dia melihat amalan tadi semakin lama semakin pupus. Amalan yang diamalkan di zaman Nabi, manusia-manusia beribadat, mengambil berat tentang agama, mengambil berat tentang ilmu, kesemua itu dia kata semakin lama semakin pupus. Dan sehingga dia kata sembahyang yang kamu amalkan hari ini pun telah diabaikan, tidak lagi seperti sembahyang yang khusyuk yang diamalkan di zaman Nabi SAW. Dan itu beberapa nas yang berkaitan dengan solat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dan seterusnya berkaitan dengan puasa. Maka satu ketika Sayyidina Anas berkata, kami bersahur bersama-sama dengan Rasulullah SAW, kemudian kami menunaikan solat subuh. Maksudnya yang meriwayatkan ni ialah Sayyidina Zaid bin Sabit. Sayyidina Zaid bin Sabit, dia ialah sahabat yang dia kata kami sempat bersahur bersama-sama dengan Rasulullah SAW sebelum kami tadi solat subuh. Jadi Sayyidina Anas, dia belajar, maksudnya dia bertanya kepada Zaid, kan, dia kata, wahai Zaid, berapakah tempoh masa di antara waktu sahur Nabi Muhammad SAW dan antara solat subuh ataupun azan subuh tadi? Maka Zaid bin Sabit mengajarkan kepada Sayyidina Anas, qadra 50 ayatan,
Maksud dalam kadar 50 ayat. Jadi dinyatakan bahawa 50 ayat ni sama seperti surah Sabak. Surah Sabak sekali kita baca, dia dengan bacaan yang tartil tadi, dia akan mengambil masa lebih kurang antara 15 kepada 20 minit. Jadi itu beberapa riwayat yang berkaitan tentang puasa yang diamalkan oleh Sayyidina Anas. Dan yang berkaitan dengan ibadat haji. Maksudnya daripada Al-Jariri berkata, satu ketika Sayyidina Anas bin Malik dia tadi berihram, kan, masuk ke dalam ihram haji. Jadi apabila Sayyidina Anas sudah mula berihram, maksud niat berihram untuk menunaikan haji, fama sami'nahu mutakalliman illa yadhkurullaha azza wa jalla hatta halla. Maksudnya kata kami tidak melihat Sayyidina Anas bersembang dengan sesiapa sekalipun. Mereka sepanjang dia ihram, dia akan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala sehinggalah dia tadi bertahallul. Jadi setelah selesai ibadat tadi, sama ibadat haji tadi, maka Sayyidina Anas berkata, wahai anak saudaraku, hakazal ihram. Beginilah ihram yang kami amalkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apabila kita masuk ihram, sama ada haji ataupun umrah, bermula daripada ihram sampailah kita tadi bertahallul, kita seolah-olah berada di dalam semayang. Jadi Sayyidina Anas kata, jangan kita bersembang. Kan? Maka daripada awal kita ihram sampai kita tadi bertahallul, maka hendaklah kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang kita nak bincangkan ialah periwayatan hadis Sayyidina Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia meriwayatkan sebanyak 2286 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada segi kedudukan perawi-perawi ataupun sahabat yang paling banyak meriwayat Sayyidina Anas bin Malik, dia menduduki tempat ketiga. Yang pertama sekali yang paling banyak meriwayatkan ialah Sayyidina Abu Hurairah dalam kurang 5,000 lebih, dan kedua ialah Sayyidina Abdullah bin Umar yang kita dah bincangkan sebelum ni, 2,630 hadis, dan yang ketiga ialah perawi yang sedang kita bincangkan itu Sayyidina Anas sebanyak 2,286 hadis. Dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu apabila dia nak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan di sini tahta ghayyara launuhu. Maknanya mukanya akan menjadi pucat kerana takut nak menyampaikan, takut tersilap dalam menyampaikan amanah hadis Rasulullah SAW. Dan selepas dia tadi meriwayatkan, dia akan kata au kama qala, ataupun seperti mana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kerana dia takut ada ayatnya dia tertukar, ataupun ada kalimatnya Rasulullah kata dia tertukar, ataupun struktur ayat tadi tidak tepat seperti mana Nabi Muhammad SAW, maka dia akan berkata au kama qala, ataupun seperti mana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu amanah sahabat-sahabat menyampaikan ilmu kepada murid-murid mereka. Dan satu ketika datang seorang bertanya kepada Sayyidina Anas, maksudnya anta sami'tahu min Rasulillah. Maksudnya Sayyidina Anas dia meriwayatkan hadis. Jadi ada seorang bertanya, kamu dengar semua hadis ini daripada Nabi ke? Maksudnya kita maklum Sayyidina Anas dia ialah maksudnya dia masih muda kan, semasa dia tadi bersama-sama dengan Nabi, dan dia tak sempat pun bersama-sama dengan Nabi semasa Nabi di Mekah kerana dia daripada ahli Madinah. Jadi apabila orang tadi seolah bertanya, kamu dengar semua hadis ini daripada Nabi ke? Maka faghadiba ghadaban syadidan. Maka Sayyidina Anas menjadi marah yang amat sangat. Dia kata, demi Allah, semua yang aku riwayatkan kepada kamu, tidak semuanya aku sempat dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Sayyidina Anas berkata, aku meriwayatkannya daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami apabila kami meriwayatkan daripada sahabat-sahabat sendiri, wala natahimu ba'duna, kami tidak mentohmah sahabat-sahabat Nabi mendustakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ialah pengakuan daripada Sayyidina Anas bahawa dia tidak mendengar kesemua hadis daripada Rasulullah SAW. Ada hadis yang didengar daripada sahabat-sahabat Nabi, tetapi dia kata sahabat-sahabat Nabi bukanlah orang yang berdusta. Kan, mereka ialah manusia yang paling adil, manusia yang paling beriman. Mereka amat amanah dalam menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya perkara yang kita nak bincangkan ialah perkara-perkara yang disimpan oleh Sayyidina Anas ibn Malik daripada Rasulullah SAW. Maksudnya Sayyidina Anas berkata, ibuku, kan apabila ibuku nak meninggal dunia, ibuku memberikan kepadaku beberapa barang daripada barang-barang khusus Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kita maklum, ibunya iaitu Ummu Sulaim tadi, dia
tidak mempunyai harta. Tetapi mereka amat cinta kepada Rasulullah SAW. Apa saja yang mereka terima daripada Rasulullah, itulah benda yang menjadi harta warisan diri mereka. Jadi Sayyidina Anas berkata, apabila aku mati, ibunya apabila meninggal dunia mewariskan kepadanya pertama sekali jubah Rasulullah SAW. Dan kedua, ibunya mewariskan kepadanya satu bekas air yang Nabi SAW minum dengan bekas tersebut. Dan yang ketiganya, ibunya memberikan kepadanya satu tiang kemah untuk dipasang kepada Nabi. Jadi tiang tu diwarisi, diberikan kepada Sayyidina Anas. Dan begitu juga tempat untuk menghancurkan minyak wangi, yang mana ibunya iaitu Ummu Sulaim, dia akan mengambil peluh Nabi Muhammad SAW, dia akan campurkan dengan sejenis minyak wangi, dia akan tumbuk di atas tempat tersebut. Dari tempat tu dinama sebagai Solayah. Dari tempat tu dah yang diwariskan kepada Sayyidina Anas. Dan Sayyidina Anas juga mewarisi satu tongkat yang kecil daripada Nabi SAW. Dan Sayyidina Anas mewasiatkan agar tongkat dari itu dikebumikan bersama-sama dengan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dan salah satu lagi perkara yang nak kita lihat daripada Sayyidina Anas ialah daripada sudut rendah dirinya, tawaduknya Sayyidina Anas apabila dia memandang kepada sahabat-sahabat yang lain. Maksud daripada hadis yang sahih daripada Sayyidina Anas berkata, tak kala aku dan Rasulullah SAW berada di luar masjid, tiba-tiba datang seorang bertemu dengan Rasulullah di halaman masjid. Maka orang tadi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bilakah hari kiamat? Kemudian Nabi tanya semula kepada orang yang bertanya, ma'a'datta laha, apa yang kamu dah sediakan? Apa persediaan kamu untuk hari kiamat yang kamu tanya tadi? Maka lelaki tadi terdiam. Kemudian lelaki tadi berkata, wahai Rasulullah, aku tidak menyediakan amalan solat yang banyak, dan tidak juga sembahyang yang banyak, dan tidak juga sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi aku amat mencintai Allah dan Rasulnya. Itu jawapan kepada orang yang bertanya tadi. Maksudnya orang bertanya tu, apabila Nabi tanya dia balik, dia kata, aku tak ada amalan, aku cuma mencintai Allah dan Rasul. Maka Nabi SAW menjawab, fa'anta ma'aman ahbabta. Kamu di akhirat akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai. Jadi Sayyidina Anas apabila dia dengar Nabi kata macam tu, Sayyidina Anas berkata, fama farihna ba'dal islami farahan ashadda min qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anta ma'aman ahbab. Maksudnya Sayyidina Anas berkata, tidak pernah kami gembira setelah kami memeluk Islam dengan satu-satu kegembiraan yang lebih daripada sabda Nabi SAW, kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai. Maksud sahabat-sahabat ni, mereka tidak pernah memandang kepada mereka ni mempunyai amalan yang banyak. Walaupun kita dah baca tadi, Sayyidina Anas semayang sampai darah mengalir daripada kaki ni. Jadi Sayyidina Anas berkata, fa'ana uhibbullaha wa rasulahu. Aku amat mencintai Allah dan Rasulnya. Wa Abu Bakrin wa Umar. Dan aku amat mencintai Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Fa'arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi'amalihim. Jadi Sayyidina Anas berkata, aku amat berharap daripada Allah Subhanahu wa taala agar aku dapat bersama-sama mereka, sekalipun aku tidak beramal dengan amalan-amalan mereka. Jadi itu rendah diri ni Sayyidina Anas. Walaupun dia ialah khadam Nabi Muhammad SAW, tapi dia tetap berkata, amalan aku tak sama langsung dengan amalan Nabi Muhammad SAW. Itu kita maklum. Tapi dia tetap kata, amalan aku tak sama langsung dengan amalan Sayyidina Abu Bakar, tak sama langsung dengan amalan Sayyidina Umar. Dan aku mencintai ketiga-tiga mereka sekali. Dan aku berharap dapat bersama-sama mereka di akhirat, sekalipun lam a'mal a'malahum, sekalipun aku tak boleh nak beramal seperti mana amalan jasa-jasa Sayyidina Abu Bakar terhadap Rasulullah, pengorbanan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan seumpamanya. Jadi itulah rendah dirinya sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun mereka sama-sama sahabat kan, tapi mereka tetap mengagungkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Dan seterusnya jihad Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Anas menghadiri perang Badar bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW, dan dia berkhidmat kepada Rasulullah SAW walaupun pada ketika itu umurnya 10 tahun. Dan Sayyidina Anas menghadiri 27 peperangan bersama-sama dengan Nabi SAW. 8 peperangan tadi dia keluar berbulan-bulan, dan 9 daripada peperangan tersebut dia keluar beberapa hari. Dan yang seterusnya yang kita nak riwayatkan ialah, ataupun yang kita nak ambil pengajaran ialah, bagaimanakah sahabat-sahabat ni dia amat memahami dan mentaati khalifah-khalifah yang ada di zaman tersebut. Maknanya diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar, apabila Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, dia mengutus Sayyidina Anas bin Malik kepada Bahrain untuk menjaga urusan di Bahrain. Jadi apabila
uh, Sayyidina Umar datang bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Kan Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Umar, aku ingin menghantar Sayyidina Anas ni ke Bahrain. Maksudnya Sayyidina Anas pada ketika itu umurnya 21 tahun. Jadi Sayyidina Umar berkata, wahai Sayyidina Abu Bakar, eloklah kita hantarnya. Kerana dia adalah seorang pemuda yang cerdik. Dia boleh menulis. Jadi semasa Sayyidina Anas berada di Bahrain, maka Sayyidina Abu Bakar pada ketika itu meninggal dunia. Jadi setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, dilantik Sayyidina Umar menjadi khalifah. Dan semasa pada ketika itu, setelah Sayyidina Umar dilantik menjadi khalifah, Sayyidina Anas balik daripada Bahrain. Apabila Sayyidina Anas bertemu dengan Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar berkata, wahai Anas, apa yang kamu bawa daripada Bahrain? Maka Sayyidina Anas berkata, ya Amirul Mukminin, al-bay'ata awalan. Serta-merta Sayyidina Anas berkata, wahai Sayyidina Umar, sebelum aku serahkan harta, sebelum aku ceritakan apa yang berlaku di Bahrain, al-bay'ata awalan. Aku nak berbaiat dengan kamu pertama sekali. Maka Sayyidina Umar pun menghulurkan tangannya. Kemudian Sayyidina Anas berkata, alayya sam'u wa ta'ah. Wajib ke atasku as-sam'u, mendengar, wa ta'atu, dan mentaati. Sehinggalah habis kisah tersebut. Jadi itulah yang menyebabkan sahabat-sahabat tadi amat kuat. Mereka boleh kekal selama 40 tahun mewarisi pemerintahan Nabi Muhammad SAW kerana mereka tadi amat taat. Kan? Maka tiada kedengkian di dalam diri mereka. Mereka tahu kan Sayyidina Umar ialah khalifah. Maka mereka mengakui bahawa alayya sam'u wa ta'atu, wajib ke atasku mendengar arahan daripadamu dan mentaatimu mastata'tu, semaksimum kemampuan aku. Jadi itulah yang diwarisi kan daripada umat Islam, mentaati khalifah, dan itulah yang cuba diganggu kan oleh musuh Islam yang diistilahkan sebagai Khawarij. Dan mereka tadi mendatangkan satu kefahaman, memberontak di atas pemerintah, dan kemuncaknya berlaku pada zaman Sayyidina Ali sebagaimana kita dah bincangkan sebelum ni. Dan seterusnya kita nak bincangkan ialah salah satu kerja Sayyidina Anas yang paling agung, iaitu mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridnya. Jadi salah satu kisah yang diriwayatkan ialah daripada salah seorang anak muridnya, iaitu Thabit Al-Bunani. Jadi Sayyidina Anas, satu ketika Sayyidina Anas, Thabit tadi datang kepada Sayyidina Anas. Lalu Sayyidina Anas memanggil anaknya ataupun pembantunya, wahai Jamilah, berikan kepadaku minyak wangi untuk dia wangikan tangannya. Dia kata sesungguhnya Thabit tidak reda, melainkan dia mesti nak mencium tanganku. Dan Thabit tadi berkata, inilah tangan yang telah menyentuh tangan Rasulullah SAW. Maksud dalam satu riwayat lain, maksudnya apabila Thabit ni masuk bertemu dengan Sayyidina Anas, Thabit ni akan bertanya, wahai Sayyidina Anas, adakah mata kamu tadi melihat Rasulullah? Maka Sayyidina Anas kata, ya, kan mataku melihat Rasulullah. Maka Thabit mencium kedua-dua mata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Kemudian Thabit tanya lagi, adakah kedua kaki kamu tadi berjalan untuk menunaikan hajat Rasulullah SAW? Maka Sayyidina Anas kata, ya, kan di zaman Nabi dulu aku berkhidmat kepada Nabi. Maka Thabit Al-Bunani mencium kedua-dua kaki Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Kemudian dia bertanya lagi, adakah tangan kamu ni menuangkan air kepada Nabi Muhammad SAW? Maka Sayyidina Anas berkata, ya. Kan maksudnya, jadi Thabit pun mencium kedua-dua tangan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi itulah adab murid kan kepada gurunya. Maksudnya dia amat mengagungkan gurunya, itu Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dan satu ketika daripada Malik bin Dinar, dia kata, kami datang kepada guru kami, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daku bersama dengan Thabit Al-Bunani dan bersama-sama dengan Yazid Ar-Ruqashi. Jadi apabila kami tiga orang datang duduk di hadapan Sayyidina Anas bin Malik, maka Sayyidina Anas duduk dan dia berkata, ma ashbahukum bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Anas berkata, kamu ni lah, alangkah samanya kamu dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebab di zaman Nabi Muhammad ialah guru. Sahabat-sahabat ialah anak murid yang duduk di depan belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi guru ialah sahabat-sahabat. Kan? Sahabat-sahabat Nabi yang menjadi guru, dan datang tabi'in. Jadi dikata kamu tabi'in ni betul-betul sama seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad. Jadi apakah faedah cakap macam tu? Faedah ni kata macam ni, la antum habbu ilayya min iddati waladi. Kamu tadi aku lebih cintai daripada seramai-ramai anak-anakku. Maksud kita maklum Sayyidina Anas ni mempunyai anak yang ramai. Illa an yakunu fil fadli mislakum. Kecuali sekiranya anak-anakku dan cucu-cucu aku ni belajar seperti mana yang kamu belajar tadi. Inni la ad'u lakum fil ashar. Dia kata, aku mendoakan kepada kamu pada ketika waktu sahur. Jadi itulah adab kan, maksudnya
guru pula kepada murid, kan dia amat mencintai murid-muridnya dan sentiasa mendoakan kepada murid-muridnya. Dan setakat itu dulu yang dapat kita bincangkan. InsyaAllah sekiranya Allah Ta'ala izinkan, kita sambung beberapa ungkapan dan beberapa nasihat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in radhiyallahu anhu. Ataupun kita cuba baca sedikit dulu di sini. Maksudnya ada beberapa ungkapan yang penting kan daripada Sayyidina Anas ni. Pertamanya seperti dia berkata, ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih belas kasihan kepada ahli keluarganya mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Anas juga berkata, aku tidak pernah menyentuh sutera ataupun apa-apa kain yang lebih lembut daripada tapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah membau satu bauan yang lebih ataupun kasturi ataupun ambar yang lebih wangi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Anas juga berkata, aku tidak pernah melihat hari yang amat cantik melebihi daripada hari ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke Madinah. Dan aku tidak pernah melihat hari yang paling hodoh melebihi daripada hari kewafatan Nabi Muhammad SAW. Dari itu beberapa ungkapan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita dan moga-moga Allah Subhanahu memberi pengajaran kan daripada perbuatan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka lah manusia yang paling kan memahami agama Islam. Mereka lah manusia yang murid kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW bersabda, sahabat-sahabatku seperti bintang. Siapa saja yang kamu ambil mereka sebagai contoh tauladan, kamu akan mendapat hidayat daripada mereka. Wallahu ta'ala alam. Dari sekiranya Allah Ta'ala izin, kita sambunglah pada pengajaran yang akan datang. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ستار يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Moga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.